Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah bi ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Yang dihormati kepada Tuan Imam, seterusnya barisan AJK Ahli Jatuhan Puasa bagi Masjid Al-Bukhari, seterusnya kepada tuan-tuan haji, puan-puan hajah, pada guru-guru, asatizah, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada semua dan peluang yang diberikan oleh Masjid Al-Bukhari untuk sama-sama saya berkongsi sedikit perkongsian tadabbur daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-197 pada pagi ini. Mengambil kesempatan tentang awal Muharram. Kita berada pada awal hijrah dan kita mengambil kesempatan ini untuk sama-sama kita mengingatkan diri kita, saya mengingatkan diri saya, untuk kita sama-sama menghargai kepada peristiwa awal hijrah. Apatah lagi kita baru saja habis bulan Zulhijjah. Bagi para jemaah haji sudah pun kebanyakannya sampai ke Malaysia. Kalau dulu mungkin saya merasakan awal hijrah ini mungkin jauh daripada, kalau awal Muharram ini jauh daripada Zulhijjah. Tak perasan. Pasal apa? Tak pergi haji. Ya. Tapi dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggil sebagai Duyufur Rahman. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan sebahagiannya sudah pun dipanggil Allah mungkin tahun ini, 5 tahun lepas, 10 tahun lepas, 30 tahun yang lepas. Maka mari sama-sama kita melihat kepada surah Al-Baqarah ayat 197 untuk sama-sama kita mengambil kesempatan melihat bicara daripada Allah untuk kita bersama pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Surah Al-Azim ayat yang ke-197 ini Allah menyatakan Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Pada beberapa hari sebelum haji pada tahun ini, pada bulan lepas, imam di Masjidil Haram membacakan ayat ini dan subhanallah, saya yakin pada tuan-tuan sebahagiannya sudah pun melihat kepada ayat ini, ataupun ada yang kata saya tak berapa sedar apakah mesej yang ada dalam ayat ini yang perlu saya ambil perhatian pada saban tahun apabila saya masuk kepada tahun baru hijrah. Maka pada ayat ini, pada awal ayat ini Allah menyatakan Al-Hajju ashhurun ma'lumat, iaitu haji itu pada beberapa bulan yang dimaklumi. Tak ada Allah beritahu bahawa bulannya adalah bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Allah tak beritahu. Pasal apa tuan-tuan? Kerana ayat ini turun kepada orang-orang Arab di Mekah. Dan mereka ini memang dah tahu dah bulan haji ada 3, iaitu Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Dah tahu dah. Jadi kalau siapa yang tak tahu, orang bisnes siapa yang tak tahu bahawa bulan haji itu ada 3, memang dia ni rugi. Ya. Kalau orang yang amat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang ingin melonjakkan lagi keakraban kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya ini adalah orang masjid, kalau tak tahu bulan haji itu ada 3, orang ini memang
memang rugi. Sehingga kan ayat ini dinyatakan Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Al-Hajj itu beberapa bulan yang dimaklumi. Baik. Apa yang dimaklumi ini? Ya, mengapa orang bisnes tahu bulan haji? Ataupun orang yang sentiasa mencari Allah, pada orang-orang yang ingin majukan dirinya, ingin bahagiakan keluarga dia, perlu tahu ini adalah bulan-bulan haji. Kerana apabila tuan-tuan yang sudah ada pengalaman, dekat Mekah itu ada orang bisnes yang buka 5 hari saja setahun, tuan-tuan. 5 hari saja bisnesnya kemudian tutup. Makan setahun untungnya. Dekat mana? Dekat restoran Al-Baik ataupun restoran-restoran dekat Mina. Dekat Mina itu kalau tuan-tuan tahu bahawa orang tak ada pergi ke tempat tersebut untuk makan. Ya. Dia buka hanya beberapa hari sahaja, 5 hari terutama musim haji tersebut, kemudian dia tutup. Kalau di Aziziyah itu ada beberapa hotel, ya. Hotel itu hanya beberapa hari saja buka, yang lainnya tutup. Pasal orang tak berapa sangat nak pergi ke kawasan Mina, ke Aziziyah kecuali pada bulan haji. Dan bagi orang yang ahli bisnes, dia kata baik saya berniaga 5 hari, tuan-tuan yang ahli bisnes kat sini, kan menarik kalau saya kat Kedah ni saya buka kedai 5 hari, lepas tu lain-lain tu saya terus tutup. Pasal apa? Untungnya itu mencapai untuk saya makan setahun, tak habis. Itu untuk orang bisnes. Tetapi bagi orang-orang yang sedang mencari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti tuan-tuan sekalian yang amat committed, pagi-pagi lagi sudah ada di masjid, ya, di Masjid Bukhari ini. Bagi tuan-tuan yang memang nak melonjakkan lagi keuntungan bersama Allah Subhanahu Wa Taala, perlu maklum Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Iaitu bulan haji itu ada 3 yang perlu dimaklumi, kerana 3 bulan itu Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, kalau kita beri perhatian betul-betul, maka kita untung berapa hari tuan-tuan? Sepanjang tahun. Bagi tuan-tuan yang sudah menunaikan haji, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah ini perlu diberi perhatian. Perlu diberi perhatian. Orang bisnes beri perhatian 3 bulan ini, mereka buat persediaan. Cari ayam, cari buah, apa sebagainya. Pasal apa? Pasal bila menuju sahaja kepada 3 bulan ini, kalau pun tak dapat macam 5 hari buat bisnes terus maju, 3 bulan ini buat bisnes bagi orang-orang di Mekah itu. 3 bulan je tuan-tuan. Kalau dia tak buka hotel dia, kedai dia untuk umrah, dia buka untuk 3 bulan sahaja, ini memang orang naik betul-betul ni. Tahun ini kurang sedikit. Tahun lepas tak buka haji. Tahun ini bila buka haji, kurang daripada 1 juta dan dijangkakan pada tahun hadapan naik balik 3. Ada yang kata 4, ada yang kata sampai 6 juta. Jadi tahun ini Alhamdulillah, bila saya sampai di sana tuan-tuan, ada yang kata bahawa nanti kalau ke tandas di Arafah ataupun di Mina, mungkin beratur panjang. Alhamdulillah, beratur juga. Tapi tak beratur panjang sangat. Dan saya mengimbau kenangan ini pada tuan-tuan yang mungkin pernah menunaikan haji. Kerana apa? Kerana perkara-perkara ini bukan sekadar nostalgia. Bukan sekadar gambar ataupun ingatan. Tetapi sebenarnya adalah cara untuk kita melonjakkan lagi keakraban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyatakan, "Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." 3 perkara yang Allah nyatakan dalam ayat ini. Zulqaidah, Zulhijjah ataupun Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, 3 bulan. Allah nyatakan 3 perkara yang perlu dibuat persediaan oleh orang-orang yang nak pergi haji. Dan 3 perkara orang yang pergi haji 5 hari, 6 hari di sana tuan-tuan ya, minimum. Pada waktu itu kena ada 3 perkara yang perlu dielakkan. Dan kesannya ialah kalau katakan tuan-tuan yang sudah pun balik haji setahun ataupun mungkin 5-10 tahun yang lepas, 3 perkara ini adalah 3 formula yang penting, yang perlu digarap, yang perlu difahami, disemak dan lihat balik gambar Mina, tengok gambar Arafah, depan Kaabah ataupun Muzdalifah, ingat balik kepada 3 perkara ini.
Apa tiga perkara tersebut? Yang pertama, Allah nyatakan fala rafath. Jangan berkata perkara-perkara yang lucah ataupun yang bersifat seksual di peringkat publik ataupun di peringkat umum. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah menyatakan wala fusuqa. Jangan berbuat sesuatu yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, Allah menyatakan wala jidala fil hajj. Bagi tuan-tuan haji, puan-puan hajah, alumni haji seluruh Malaysia, seluruh dunia, sebenarnya tuan-tuan, bila saya sampai ke sana, saya terfikir-fikir, ketika di Mina ni nak buat apa sebenarnya? Ada rakan-rakan saya, bila Arafah itu, kita sampai pada 8 Zulhijjah, awal sedikit, ya. Pada 9 Zulhijjah itu, antara Zuhur ke Maghrib itu, ada yang doa sampai pukul, katakan 12.30 masuk Zuhur, sampai pukul 3.30 dah habis doa. Tak tahu nak buat apa dah. Lepas tu pukul 5.30 tunggu petugas membawa makanan. Masih lagi ada waktu hari Arafah, tapi dia dah tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa. Dan rupa-rupanya memang betul Allah menyatakan dalam ayat ini, tiga perkara ini perlu dielakkan kerana Allah menyatakan وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Buat bekalan. Bagi orang yang nak pergi haji, kena buat bekalan duit, pasport, visa, tinggalkan duit dekat Malaysia untuk keluarga. Tetapi bekalan terbaik Allah nyatakan pada ayat ini adalah فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Bekalan yang terbaik adalah takwa. Jadi saya tertanya-tanya, sebenarnya apa maksud takwa dan apa yang saya kena buat persediaan dekat Malaysia ini agar haji saya nanti tidaklah haj yang tidak faham. Bukan sekadar orang pergi ke Arafah, saya pergi ke Arafah, orang pergi ke Muzdalifah, saya pergi ke sana, orang pergi ke Mina, saya pergi ke sana, orang baling, saya pun baling. Lepas tu habis, lepas tu ada haji di hadapan nama kalau nak letak. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, rupa-rupanya ayat ini bukan sekadar kepada orang yang dah tunaikan haji. Ayat ini adalah orang-orang yang akan menunaikan haji, orang-orang yang menyatakan saya Islam ya Allah. Wa ma ana minal musyrikin, ana minal muslimin. Dalam doa iftitah kita baca pada setiap kali salat itu, ya. Doa itu sebenarnya nak menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bila kita mengulang ayat itu sebenarnya nak menceritakan, ya Allah, kalau saya Islam, saya mengucap 2 kalimah syahadah, saya solat, saya puasa, saya berbayar zakat, dan puncak mengumpulkan 4 perkara tadi adalah apabila kita ini tiba-tiba saja dalam hati kita, ya Allah, tolong panggil aku pada tahun akan datang, ya Allah, aku ingin menunaikan haji. Untuk maklumat tuan-tuan, sebenarnya tahun ini saya tak pun bercadang nak pergi haji. Ya, tak bercadang. Pasal cadangnya ialah tahun depan mungkin bila habis Quran Time. Bagi tuan-tuan yang tahu, Quran Time di TV Hijrah pada setiap hari pukul 12 tengah hari itu, saya target, okey, habis pada bulan 10 tahun depan saya pergi ke Hajj. Pasal saya tak pergi haji lagi. Tetapi bila mula sahaja dalam ada satu program di TV, ya, seorang Ustaz Zawawi, dia tanya pada saya, Ustaz dah pergi haji ke belum? Belum lagi Ustaz. Kan. Mungkin sebabkan tuan-tuan nak diikuti program waktu malam, pukul 9 malam. Maka bila saya kata saya tak pergi haji lagi dan tolong doakan Ustaz, bila kita minta orang tolong doakan, tuan-tuan, ya, bersedia kalau ada orang yang doakan kita. Mungkin saya cakap dengan Ustaz Zawawi, tapi mungkin 1/2 juta orang yang menonton rancangan tersebut adalah perempuan, tuan-tuan, yang mendoakan saya, ataupun ada orang lain dekat Malaysia ni, ke seluruh dunia doakan. Maka bersedialah untuk Allah menjawab soalan tersebut, ya, doa tersebut. Dan akhirnya memang dalam masa beberapa hari dapat panggilan, dan seminggu sebelum bertolak dapat panggilan dan terus bertolak pada 3 Julai yang lepas. 3 Julai. Lambat tu, dah dekat dah kan. Raya haji sekitar berapa Julai? Ya, 10 Julai begitu. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, rupa-rupanya persediaan takwa ini penting, ya.
Persediaan takwa ini pada yang nak pergi haji dan orang yang dah balik haji pun perlu maklum perkara ini, kerana kalau tidak membuat persediaan ihram, kain ihram, nanti bila naik ke kapal terbang tak boleh nak pakai kain ihram, dan kemudian apa? Bila sampai Muzdalifah, ya, bila kita ataupun bila sampai di miqat, ya, Barnul Qanat, manazil itu, kita tak boleh nak buat apa-apa. Walaupun kita kata nak pergi haji tapi tak ada pakaian yang tidak berjahit, syaratnya bukanlah semestinya putih, ya, tapi tidak berjahit, ada syarat-syaratnya, maka bagi yang nak menunaikan haji di peringkat orang lelaki tak boleh buat apa-apa pasal tidak membuat persediaan. Tidak membuat persediaan. Dan lebih daripada itu, Allah menyatakan kalau orang tak buat persediaan kain ihram pun tak boleh pergi haji. Kalau orang tak buat persediaan takwa, bukan tak boleh pergi haji, tetapi mungkin hajinya itu adalah haji yang tidak mempunyai nilai. Nilainya dia tak jelas, ya. Dia sampai ke sana tu tak tahu nak buat apa, ataupun dia ikut-ikut saja orang dan orang lain balik ke Malaysia, oh saya pun balik dan moga-moga mabrur. Rupa-rupanya mabrur itu tidak mabrur kerana tidak membuat persediaan. Jadi saya pun ketika mengikuti kursus, bila sampai ke sana, baru saya tahu rupanya ayat ini bermaksud apa. Saya memang kena buat persediaan takwa sebelum pergi haji. Dah sampai ke haji itu, saya kena menggunakan, kalau tadi guna kain ihram, bekalan takwa yang ada, ayat-ayat takwa yang saya faham itu saya kena gunakan di sana. Tuan-tuan yang belum pergi haji selalu pergi masjid. Ini bekalan takwa. Bila sampai ke sana, saya nak pergi ke Masjidil Haram. Walaupun 2 jam sebelum sembahyang Jumaat dah kena keluar daripada hotel. Kalau tidak, 1 jam setengah sebelum daripada solat Jumaat, dah memang kena blok dan akhirnya tak boleh sembahyang dekat Masjidil Haram. Sembahyanglah dekat jalan-jalan raya ataupun dekat hotel. Oh, baru saya tahu rupanya saya selalu sembahyang awal waktu di Malaysia ini. Saya selalu baca Quran, saya selalu tadabbur Quran. Ini semua adalah bekalan penting untuk saya gunakan di Hajj, dan bila saya balik ke Malaysia, saya mendapat nilai daripada takwa yang telah digunakan di Hajj itu tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana pula kalau katakan saya dulu tak ada pun ikut kursus menceritakan pasal takwa. Saya survey kebanyakan tempat, tuan-tuan, ya, kursus banyak menerangkan tentang manasik ataupun kaedah-kaedah SOP haji itu sendiri, tetapi tidak membincangkan ayat takwa. Bila tidak bincangkan ayat takwa, kesannya apa? Orang tak tahu apa persediaan takwa, apa maksud takwa. Dan bila sampai ke sana, bila katakan pagi raya dapat Maggi, tuan-tuan, 10 Zulhijjah, saya ingatkan saya akan, saya sampai daripada Muzdalifah dah penat dah ni, air tak ada, kan? Minta-minta lah sikit pada orang yang ada pada malam 10 itu. Jadi sampai pagi subuh 10 Zulhijjah, di sini sepatutnya raya, kan, walaupun kita berbeza raya. Sepatutnya pagi 10 Zulhijjah, tuan-tuan bangun pagi, ya, lemang dah ada, ketupat dah ada, rendang dah ada. Dan kami dekat sana, saya tak ada dalam kursus diberitahu, jadi kita pun tunggu. Lepas subuh, petugas bawa kotak. Dan pada waktu itu ingat, mungkin dalam ini ada lemang kot, dalam ini mungkin ada rendang kot. Rupanya apa yang ada dalam kotak? Ada Maggi. Kan, ada Maggi. Mungkinlah bagi orang-orang yang ambil package lebih tinggi, mungkin dia makanan lain. Tapi bagi kami yang bersama dengan kemah-kemah tabung haji semua, dibekalkan Maggi. So saya rasakan bahawa mungkin ini pengenalan. Jadi saya tak makan lagi, kan? Tunggu dulu pukul 6.30, pukul 7.30, pukul 8.30. Rupa-rupanya memang Maggi itulah makanan pada pagi itu. Kemudian adalah nasi standard, ya, yang pagi untuk breakfast tu, yang baru dimasak lambat sedikit. Dan itulah makanan pada waktu pagi tersebut. Dan bila ramai dah lapar, Maggi yang dalam cup itu, tuan-tuan, ya, kalau tuan-tuan beli dekat dekat 7-Eleven ke, dekat kedai Speedmart ke, kedai supermarket tersebut, itulah makanan bagi orang-orang yang umur dah 50-an, 40-an, yang biasa selama ni dekat Malaysia, tuan-tuan. Tuan-tuan takkan makan Maggi pagi raya. Adakah tuan-tuan makan Maggi pagi raya? Tak adanya. Tetapi itulah nostalgia yang amat indah
Tetapi bagi sebahagian orang, bila tidak membuat persediaan takwa, 3 perkara tadi, apa istilahnya? Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan berkata perkara-perkara yang lucah, jangan perkara derhaka, jangan berdebat. Ada di kalangan yang tak buat persediaan takwa ini, ya, bila diingatkan lagi jangan berjidal di bumi Mekah Madinah ketika haji terutamanya, ada yang mempersoalkan mengapa Maggi je. Saya kan dah bayar package 50,000. Ini bukan yang muasasah yang bayar 13,000 kepada tabung haji saja tuan-tuan, ya. Ini yang package sampai 45,000 pun ini je. Perkataan ini je sahaja itu adalah jidal. Yang dulu mungkin saya tak perasan sangat, tuan-tuan, ya. Dan sebelum pergi haji itu pun saya tak berapa tahu sangat. Mungkin jidal ni bergaduh-gaduh dengan Pak Arab pasal nak minta harga jubah murah ataupun nak itu nak ini. Rupa-rupanya mempersoalkan apa yang ada, mempersoalkan apa yang diberikan, juga membawa kepada jidal. Kerana apa? Kerana ini kan makanan, kan perlu disyukuri, bukan untuk didebatkan. Mengapa kena makanan, mengapa saya dah bayar begini. Dan ini adalah antara perkara yang perlu kita maklum pada tuan-tuan haji, perempuan hajah yang bakal menunaikan haji. Kita doakan amin ya rabbal alamin. Ya, tuan-tuan yang belum lagi dapat menunaikan haji, ya, dalam hati dan dalam itu doa, ya Allah tolong panggil kami ya Allah, dan saya akan buat persediaan awal Muharram ini. Bagi yang sudah menunaikan haji, sila pastikan fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bawa semangat 3 itu. Dan kalau kita dah 30 tahun lepas menunaikan haji, pastikan pada awal Muharram, pada ketika orang haji dah balik, pastikan saya adalah orang yang berhijrah lagi dan lagi pada setiap tahun. Jangan saya rafah, jangan saya berbuat derhaka, fusuq, dan juga saya ni janganlah suka berdebat dengan orang lain. Jangan suka berdebat. Kalau saya nak menyatakan kebenaran, kalau saya nak mencadangkan sesuatu, okey, boleh. Dia tanya pada travel agent, kata nak tanya sikit lah, makanan hari ni apa ya? Makanan hari ini adalah Maggi. Dah. Oh, alhamdulillah. Terima kasih, ya. Dah, itu namanya bertanya. Ataupun boleh kata nak cadangkan, saya nak cadangkan, boleh ke? Boleh. Yang Maggi ni boleh tak kita tukar yang lain? InsyaAllah kita akan usahakan. Tapi ini daripada muasasah, ya, dah bekalkan. Oh, okey, pergi. Gitu kan, tuan-tuan? Itu kalau orang yang tak jidal. Tapi kalau orang jidal, saya nak cadangkan sesuatu ni, saya tak puas hati kerana saya dapat Maggi pada pagi raya di bumi Mekkatul Mukarramah ketika saya dah bayar 50,000. Ada beza, tuan-tuan, kan? Dan semangat itulah sebenarnya semangat yang perlu dibawa oleh tuan-tuan haji, puan-puan hajah bila balik ke Malaysia. Orang-orang inilah yang bila masuk dalam keluarga, dia jadi seorang ibu yang tidak suka jidal, tidak suka rafah, dan tidak suka fusuq. Macam mana? Maksudnya ibu-ibu bila bercakap dengan suami, tak adalah bang, kan, pagi ni makan Maggi je ke? Setakat ni alhamdulillah, tuan-tuan, ya, saya yakin suami tak adalah bekalkan Maggi pada pagi raya. Ada ke, tuan-tuan? Tuan-tuan haji kat sini yang bekalkan. Kita ingat baliklah pada bulan masa haji dulu kita makan Maggi, kan. Tahun ini kita makan Maggi je. Rendang, ketupat, semua kita tak payah. Saya yakin lah, tuan-tuan, ya, tak tahulah tuan-tuan, tapi saya sebenarnya tak pernah ada pengalaman, ya, makan Maggi di pagi raya. Walaupun pernah hidup susah, tapi tak adalah sampai makan Maggi pagi raya, kan. Tapi bila ada pengalaman tersebut, diajar sebenarnya Allah membawakan modul untuk saya, untuk rakan-rakan yang pergi baru ini. Wala jidal. Jangan berdebat kerana ini adalah, bila dikaitkan selepas itu, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Sebaik-baik bekalan adalah takwa. Kalau kita lihat banyak ayat takwa dalam Al-Quran, ada 258 tempat dalam Al-Quran, tuan-tuan. Orang yang nak pergi haji,
saya membayangkan memang kena dalami ayat-ayat ini. Tetapi tak sempat dan tak ada travel agent, tak banyak travel agent. Ya, saya tak cakap semua, ya, mungkin ada, tapi sebenarnya banyak yang saya survey tak ada bincang ayat takwa. Jadi kesannya bila sampai ke sana, ada orang yang merasakan bahawa dia tak tahu apa maksud rafaf, apa maksud fusuq, apa maksud jidal, dan dia tak tahu bahawa persediaan itu kena buat dekat Malaysia. Dan bila dah gunakan dekat sana, pasal dah dicanai betul-betul diri kita. Cuba tuan-tuan bayangkanlah, daripada Malaysia pergi ke Jeddah, Jeddah pergi ke Mekah, Mekah pergi ke Arafah, Muzdalifah, pergi ke Mina, kemudian pergi balik ke Mekah. Semua itu adalah pindah. Dan pindah ini tuan-tuan sebenarnya tak best pun. Ya. Dia mencabar kepada kita, tetapi itulah perjalanan haji untuk memastikan betul ke kamu ni tidak jidal. Tengok, bila kamu kena pindah daripada Malaysia, rumahnya besar, bila sampai sana hotelnya kecil, kemudian pergi lagi ke Arafah, kecil lagi, pergi Muzdalifah, tak ada hotel. Tak ada tempat tuan-tuan, tak ada kemah, tak ada apa. Kalau ada kapet dekat Muzdalifah itu, baringlah. Tak ada kemah. Tuan-tuan yang dah pergi tahu kan? Dan kalau katakan ada alas, gunalah alas. Kalau tidak, baring je lah atas pasir tersebut. Kalau dah letih sangat, tunggu bas nak sampai. Kalau waktu hari itu sepatutnya pukul 12 lebih dah sampai tuan-tuan kan. Tapi pasal terlampau banyak bas, sampai pukul 4 lebih baru dapat bas. Cuba bayangkan berapa jam. Dan selepas itu pergi ke Mina untuk mabit di sana. Jadi menunggu itu, ya, beberapa jam itu tanpa kemah, tanpa rumah, tanpa air, tanpa makanan. Dan pada waktu itu baru tahu bahawa rupanya, ya Allah, kau memang bagi betul-betul, bukan untuk menyusahkan kita tuan-tuan, bukan untuk menyusahkan kita, tetapi nak menyemak balik betul ke bahawa kamu ini فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Ada suami isteri yang dah mula muka masam, isteri muka masam pasal dah lapar, kan ya. Ada orang lelaki yang kat Malaysia tak pernah putus makanan, ini bila nak minum je tak ada tempat jual dekat. Dan pada waktu itu barulah tahu bahawa sebenarnya tiga perkara ini, ketika lapar, ketika nak pergi tandas itu beratur, masih lagi kena jaga mulut, jangan derhaka, jangan berjidal. Itulah bekalan takwa yang diajar ketika haj, yang amat penting untuk pada awal Muharram ini tuan-tuan disemak. Dan akhirnya kita pun ingat, oh sebenarnya saya jangan jidal ataupun bercakap perkara-perkara derhaka ataupun rafath seperti mana dalam ayat sebentar tadi. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, di hujung itu Allah menyatakan, wattaquni ya ulil albab, bertakwalah wahai ulil albab. Kerana itu menunjukkan apa tuan-tuan? Tak ramai yang nampak kepada perkara ini kecuali ulul albab. Siapa ulul albab? Ulul albab itu adalah orang yang dapat isi daripada sesuatu. Makan kuaci, kita makan isi. Kita bukan makan kulit. Isi je itu dinamakan sebagai luba. Dan apabila kita membaca kepada ayat ini, ya, pada ayat yang ke-178 ini sebenarnya, ataupun ayat yang ke-197 ini, sebenarnya nak menceritakan kepada kita bahawa carilah isi daripada apa yang berlaku. Ketika daripada Malaysia pergi ke Mekah itu, daripada Mekah hotel pergi ke Arafah itu, carilah isi. Mengapa Allah suruh pergi Arafah? Daripada Arafah Allah suruh pergi ke Muzdalifah itu sebagai manasik penting dalam haj. Mengapa Allah suruh saya duduk dekat tengah padang-padang pasir? Kalau ada kapet ke ada, kalau tak ada duduk je lah. Pada waktu masih pakai ihram tuan-tuan ya. Orang lelaki masih lagi pakai putih tersebut. Dan bila kita jaga pakaian kita elok-elok, rupanya sampai kat Muzdalifah itu, kalau dah mengantuk itu, baring je lah, berdebu ke tak berdebu ke, yang penting dah letih. Pada waktu itu kita kena tanya, ya Allah, apakah nilai yang saya kena ambil? Oh, rupa-rupanya saya ni kaya macam mana, saya punya wardrobe itu penuh macam mana sekalipun, yang berharga adalah sekeping ataupun sepasang kain ihram
Itu yang menyebabkan Allah terima kepada haji tersebut. Dan apatah lagi bila saya sampai di satu hari nanti, yang menemankan kita tuan-tuan adalah kain putih dia. Pada waktu Muzdalifah itu, ialah kita tengok ramai orang macam mayat-mayat bergelimpangan. Pasal baring ada yang duduk sambil duduk tertidur, orang lelaki, orang perempuan. Saya bawakan perkara ini agar pada awal Muharram ini bagi saya, saya ingatkan pada awal Muharram yang akan datang, tidaklah lagi sama awal Muharram ini bagi tuan haji, puan hajah yang sudah pun diizin Allah untuk ke Arafah, Muzdalifah dan ke Mina. Bagi tuan-tuan yang belum lagi, persediaan yang penting ialah takwa yang perlu dimulakan daripada sekarang. Boleh cadangkan kepada masjid untuk ustaz-ustaz yang berceramah, tolong bincangkan 258 ayat yang berkaitan dengan takwa ini. Pasal apa? Pasal ada tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang tak tahu lagi ayat-ayat tersebut. Dalam konteks ayat ini tadi, Allah memfokuskan kepada apa? 3 perangai yang penting diberi perhatian. Kita tahu dalam surah Al-Baqarah ada alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada, itu pun juga Allah cakap orang bertakwa. Ciri orang bertakwa yang dapat menghargai Quran ialah dia percaya pada perkara ghaib, mendirikan solat dan infak. Itu ciri takwa juga. Jadi tuan-tuan, solat ini, mendirikan solat, ini adalah takwa. Tapi bukan sekadar itu. Ada 258 ayat lain yang kita perlu lihat betul-betul dan akhirnya kita faham bahawa rupa-rupanya Allah kata kalau saya dijemput untuk menunaikan haji, sepatutnya saya bekalkan takwa, macam kita bekalkan air, bila haus kita minum. Bila saya buat bekalan takwa, bila Allah uji sahaja di haji, kita gunakan takwa itu, barulah orang lain semuanya dah kehausan, kehausan tak minum, tetapi saya masih lagi relax sahaja, saya masih lagi dapat manfaat daripada air takwa. Dan kesannya apa tuan-tuan? Tuan-tuan sihat balik Malaysia, membawa pengalaman Makkahul Mukarramah, pengalaman di Arafah itu sebagai pasak saya selepas ini tahu hidup saya ni boleh susah Allah uji pada bila-bila masa, tetapi kalau ada takwa, itulah bekalan yang paling mahal untuk membina keluarga saya, membina qaryah saya, membina negara ini. Apabila ada 3 perkara ini tuan-tuan, negara tidak diisi berita-berita dekat surat khabar tu perkara-perkara lucah, tuduh orang perkara-perkara lucah. Tuan-tuan tahu kan negara berapa tahun yang ada, 10-20 tahun kebelakangan ini penuh dengan perkara tersebut. Yang cakapnya juga pernah menunaikan haji, umrah dah berapa kali dah, pasal dia terlupa ayat ini. Apabila negara ini dipimpin oleh orang yang memahami ayat 197 ini, dia tidak akan fusuq. Jom kita buat komplot untuk menderhaka kepada Allah. Dia tak cakap menderhaka Allah. Jom kita buat komplot untuk jatuhkan orang sana, untuk tipu orang sana. Ini perkara yang biasa. Dan orang ini pernah menunaikan haji. Dan nombor 3 adalah wala jidal. Sikit-sikit saja nak bantah, nak bangkang. Kalau benda yang baik, tak payah bangkang. Tapi kalau benda tak baik, maka perlu diberi pencerahan, diberikan cadangan untuk memajukan. Itu bukannya jidal. Itu adalah ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Beza tuan-tuan ya. Tetapi kalau orang tak tahu, dia main bangkang je. Kalau bangkang pasal apa? Pasal saya adalah kumpulan yang membangkang. Jadi tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, kita mahu jadi ulul albab, bukan Ahmad Albab, Ahmad Albab tu dia kena ketuk baru dia senyap. Tapi ulul albab, bila dia nampak Allah bagi sesuatu peristiwa, dia dapat isi daripada peristiwa tersebut. Allah bagi Maggi pagi raya, bukan sebenarnya Allah nak susahkan. Tuan-tuan yang nak pergi haji mendapat mesej, takutlah saya nak pergi haji. Bukan itu. Itu orang Ahmad Albab. Ulul albab kata, tak kisahlah Allah buat apa pada saya, yang penting Allah kata buat persediaan takwa, saya akan buat persediaan. Dan itulah azam tahun baru hijrah saya, kerana ia adalah satu peluang
Selagi Allah beri peluang kita masuk pada bulan Muharram, tuan-tuan, Allah sedang memberi mesej kepada kita, sila hargai Zulhijjah, sila hargai Zulqa'dah, sila hargai Syawal. 3 bulan itu Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. 3 bulan yang dimaklumi, orang-orang Arab semua tahu, yang nak dekat dengan Allah tahu, yang nak dekat dengan bisnes tahu. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak kisah 3 bulan tersebut dan menghargainya lebih-lebih lagi bila kita sudah sampai pada awal Muharram. Moga-moga kita terus menjaga 3 perkara tadi, wala rafaf, wala fusuq, wala jidal. Bila kita sudah sampai di Malaysia, bagi tuan-tuan haji, perempuan hajah tahun ini ataupun tahun-tahun yang lepas, buktikan kepada dunia bahawa orang-orang yang sudah menunaikan haji ini memang menghargai takwa, dan saya nak buktikan lebih daripada itu kerana saya ini ingin menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada semua tuan-tuan. Dengan ini saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.